Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bertemu kembali dalam siaran ini, bagi kita menghayati sejarah besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan daripadanya kita dapat mengambil beberapa iktibar bagi pedoman dalam kehidupan kita, insya-Allah. InsyaAllah buat siaran ini dan juga beberapa siaran yang akan datang, kita akan menghayati satu peristiwa besar yang berlaku dalam bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Peristiwa yang dinamakan Perang Uhud. Perang Uhud dinamakan Uhud kerana ia adalah berlaku di Bukit Uhud. Bukit yang Nabi SAW pernah suatu ketika pulang ke Madinah daripada luar. Nabi SAW daripada jauh sudah ternampak Uhud, iaitu beberapa gabungan bukit-bukit, tapi daripada jauh terlihat dia semacam sebuah bukit saja. Sebab itu dinamakan Uhud. Maka Nabi SAW bila nampak Uhud ini, bukit Uhud ini, Nabi SAW mengatakan yang bermaksud, lihat, itulah Uhud. Kita mencintainya dan ia mencintai kita. Bermakna melambangkan kegembiraan Nabi SAW dalam perjalanan yang jauh untuk kembali ke Madinah. Bermakna kalau dah nampak Uhud tu dah hampirlah ke Madinah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, peristiwa perang Uhud ini menyaksikan tentera musyrikin Quraisy buat kali keduanya selepas kalah dalam peperangan Badar. Mereka cuba memerangi orang-orang Islam, bahkan cuba menggunakan kekuatan mereka untuk mengalahkan tentera Islam. Kita hayati sedikit firman Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh. Jika kamu, wahai Rasulullah dan juga orang-orang Islam, jika kamu dalam peperangan Uhud ini mendapat luka ataupun tercedera, maka sesungguhnya kaum musyrik yang menceroboh kamu juga pernah tercedera dan mendapat luka, iaitu mendapat luka yang sama dalam perang Badar. Jika kamu terluka dalam perang Uhud ini, sesungguhnya ketahuilah orang-orang musyrikin itu, musuh yang sama itu juga pernah terluka dalam perang Badar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah, kerana
hari-hari di dunia ini dengan peristiwa-peristiwanya, kemenangan ataupun kekalahan dalam sesuatu peperangan itu. Demikian itulah hari-hari, kata Allah, kami gilirkan dia antara sesama manusia supaya menjadi pengajaran. Maknanya satu hari kamu mencapai kemenangan, satu hari kamu dikalahkan dan kamu terluka. Begitulah juga sebaliknya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari kami selisihkan, kami putar balikkan dalam kehidupan antara manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita ikuti urutan peristiwa bersejarah Perang Uhud ini. Ia merupakan peperangan yang kedua yang berlangsung antara kaum muslimin dengan musyrikin Quraisy. Tentera Islam sekali lagi buat kali kedua dipimpin sendiri oleh Nabi kesayangan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan tadi, peperangan ini berlaku di Bukit Uhud, iaitu pertempuran mula berlaku pada hari Sabtu 11 hari bulan Syawal tahun ketiga Hijriah, iaitu bila dirujuk 11 hari bulan Syawal ini, tahun ketiga Hijriah ini, ia bersamaan dengan 26 hari bulan Mac tahun 625 Masihi. Perang Uhud ini adalah platform untuk orang-orang Quraisy membalas dendam terhadap kekalahan mereka ketika Perang Badar. So, sebagaimana yang kita makluminya, Perang Badar yang berlaku dalam bulan Ramadan setahun sebelumnya, tahun kedua Hijriah, menyaksikan bahawa kemenangan berpihak kepada tentera Islam. Dan ini membuatkan orang-orang musyrikin Quraisy meletakkan hasrat untuk membalas dendam dalam satu lagi peperangan. Maka daripada situ tercetuslah peperangan Uhud. Hatta sebagian riwayat ada menyebutkan bahawa Abu Sufyan sampainya di Makkah, pulang daripada Badar, iaitu seusai Perang Badar, bila sampai di Makkah, ia terus tawaf keliling Kaabah, dan di depan salah satu di antara berhala terbesar yang terdapat di sekitar Kaabah itu, ia sampai bersumpah dengan ia menyatakan, demi Tuhan, aku akan membalas dendam terhadap Muhammad. Ialah dalam peristiwa tersebut, Perang Badar itu, ramai orang-orang musyrikin Quraisy yang tewas dan ramai juga yang ditawan oleh tentera Islam. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar dan mendapat tahu di mana orang-orang musyrikin Quraisy ini sedang buat persiapan untuk berperang dengan orang-orang Islam bagi peperangan Uhud ini, Nabi mengadakan mesyuarat. Bermesyuarat dengan para sahabat sebelum baginda keluar berperang. Kita sedia maklum, Masjid Nabawi bukan hanya sekadar sebuah masjid untuk solat saja. Malah Nabi SAW menggunakan masjid baginda untuk perhimpunan orang-orang Islam bagi mengadakan mesyuarat, termasuklah perbincangan-perbincangan tentang strategi peperangan yang harus ataupun yang perlu dilakukan.
Dalam perbincangan ini turut sama dihadiri oleh Abdullah bin Ubay, iaitu ketua kepada orang-orang munafik, yang ikut serta dalam perbincangan ataupun dalam mesyuarat ini. Tentera Islam berjumlah sekitar 1,000 orang yang dah menyatakan keinginan mereka untuk ikut serta dalam perang. Namun, bila berangkat ke Uhud, iaitu dalam sekitar pertengahan jalan, Abdullah bin Ubay, ketua orang-orang munafik ini, bersama dengan kawan-kawan mereka berpatah balik. Tak nak ikut serta dalam peperangan, tak mahu meneruskan perjalanan mereka ke Uhud. Kita maklumi bersama, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Uhud pada ketika itu adalah merupakan perbatasan Madinah. Ia dianggap oleh orang-orang Madinah sebagai kawasan petanda dah hampir ke Madinah ataupun dah dekat sampai ke Madinah, bila mana daripada luar. Jadi bermakna ia bukan dalam kawasan Madinah. Maka itulah bila Nabi SAW mengadakan mesyuarat, mengadakan perbincangan, dalam mesyuarat itu yang turut dihadiri oleh Abdullah bin Ubay, ketua orang munafik ini, Nabi bertanyakan pendapat para sahabat di mana seharusnya peperangan ingin dilakukan. Maka Nabi menerima saranan para sahabat, iaitu peperangan hendaklah dilakukan di luar Madinah. Sekali lagi Nabi mengambil langkah berjaga-jaga, berhati-hati, sebab di Madinah masih lagi terdapat gangguan-gangguan yang dibuat oleh orang-orang Yahudi, termasuk kemungkinan orang-orang munafik ini sendiri. Tapi bila mana mereka ikut sama hadir dalam mesyuarat tersebut, Nabi menerima baiklah, sebab kita sedia maklum hal-hal kemunafikan ini adalah sesuatu yang di dalam hati, sehingga apabila ia dilakukan sesuatu langkah, sesuatu tindakan, sesuatu percakapan dan sebagainya, dan kita pula tak dapat, manusia ini tidak mampu untuk mengetahui apa yang dalam hati orang lain. Dan itulah yang mana kita maklumi hal-hal yang terzahir sajalah berdasarkan kepada hukum. Wallahu yatawallas sarair. Nahnu nahkum bizzawahir. Kita berhukum dengan perkara-perkara yang zahir. Wallahu yatawallas sarair. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sajalah yang menguasai apa yang tersembunyi. Jadi bermakna bagi orang-orang munafikin ini, mereka menampakkan pada ketika itu keinginan mereka untuk ikut serta dalam perang Badar, dalam perang Uhud. Maka mereka pun ikut serta dalam perbincangan tersebut. Maka Rasulullah menerima, dan mereka pun ada memberikan pandangan sahabat, kita mengadakan peperangan di luar Madinah, iaitu mereka bersetuju untuk peperangan ini berlaku di Uhud. Bagi orang-orang munafik, mereka pula mencadangkan agar peperangan ini berlangsung dalam Madinah sendiri. Dan Nabi SAW sebagaimana yang disebutkan tadi, lebih cenderung kepada pandangan para sahabat. Oleh itu, semasa peperangan ataupun dalam perjalanan menuju ke Uhud, Abdullah bin Ubay ini bersama dengan kawan-kawannya berpatah balik. Dan mereka berikan alasan, buat apa kita ikut serta dalam perang ini? Sedangkan cadangan kita agar peperangan dilakukan di Madinah sendiri, Nabi tak terima. Jadi kalau Nabi tak terima, buat apa kita nak involve sama, nak terlibat sama dalam peperangan ini? Dan ia berjaya menarik sekitar
300 orang lainnya. Yalah, kita sedia maklum suasana ataupun pada masa itu ada sebahagian orang-orang Islam yang baru saja 1-2 hari masuk Islam pun. Ini baru tahun ketiga Hijriah. Jadi mereka ni pun yang ada belum mantap. Bila dipujuk, bila disebarkan macam-macam kata-kata dan sebagainya, mereka mungkin terpedaya. Mereka terpengaruh. Jadi mereka ikut samalah, berpatah balik. Bayangkan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dianggarkan berjumlah sekitar 1000 orang keluar meninggalkan Madinah menuju ke Uhud. Dalam perjalanan, orang-orang munafik sekitar 300 orang yang bersama dengan mereka berpatah balik. Ini bermakna sekitar lebih kurang 1/3, 1/3 berpatah balik. Dalam sebuah hadis, tapi ini berkaitan dengan soal harta lah. Wasulusu kathir, soal harta wasiat. Wasulusu kathir, 1/3 tu banyak. Jadi bila berpatah balik sekitar 300 orang, sedangkan jumlah asal 1000, bermakna 1/3 telah berpatah balik. Dan ini sedikit sebanyak menjejas, tak dapat dinafikan, menjejas strategi peperangan yang telah pun diatur dan diputuskan bersama oleh Nabi dan para sahabat. Dan tak dapat dinafikan juga, insya-Allah akan kita hayatinya. Ini juga antara faktor penyebab kekalahan tentera Islam, iaitu Nabi SAW dah mengatur strategi peperangan, menempatkan sifulan-sifulan, kumpulan ini dan sebagainya bagi peperangan Uhud ni. Tiba-tiba sebahagian anggotanya menarik diri, tak ikut sama dalam peperangan. Itulah. Jadi tentera Islam yang berjumlah 1000 orang, 300 daripadanya menarik diri. Kerana pengaruh, pujukan, kata-kata yang dikeluarkan oleh orang-orang munafik. Di pihak tentera musyrikin Quraisy pula, jumlah mereka sekitar 3000 orang. 3000 orang ini termasuk tentera yang datang bersama dengan para penyokongnya. Kita sedia maklum, kekalahan dalam peperangan Badar menyebabkan orang-orang musyrikin Quraisy, termasuklah pemimpin mereka Abu Sufyan, hendak membalas dendam. Peperangan Badar menyaksikan bukan hanya sekadar mereka tewas. Kita sedia maklum, sum'ah, nama baik, kebanggaan orang-orang musyrikin dianggap sebagai pemimpin bangsa Arab. Orang-orang Quraisy ni dianggap sebagai pemimpin bangsa Arab. Bayangkan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sekitar 50 hari sebelum Nabi SAW dilahirkan, apabila Abrahah dengan tentera bergajahnya datang untuk meruntuhkan, merobohkan Kaabah, Allah pelihara Kaabah tu. Apa terjadi bagi Abrahah dan tenteranya? Allah utuskan tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil, seperti mana yang termaktub dalam firman-firman Allah di surah Al-Fil. Peristiwa yang menyaksikan bagaimana sesuatu usaha untuk mengapa-apakan Makkah, mengapa-apakan orang-orang Quraisy ini akan mendapat, ibaratlah kalau kata orang kita ni, dapat balak ataupun bala.
So, bagi orang-orang Arab, orang-orang Quraisy ni ada keramatnya. Maka, bila mereka tewas dalam perang Badar, seakan-akan menjadikan satu pukulan yang begitu hebat ke atas mereka. Sum'ah, mereka merasakan nama baik mereka ini telah tercalar. Kemagahan mereka ini sebagai pemimpin Arab telah tercemar kerana kekalahan dalam perang Badar yang lepas. Sebab tu mereka berusaha sangat. Bahkan ada kitab-kitab sejarah pun yang menyebutkan sejak daripada pulang daripada perang Badar itu, orang-orang Quraisy di bawah anjuran dan pimpinan Abu Sufyan mengadakan satu fundraising, pengumpulan dana untuk membiayai peperangan selanjutnya, dan kebetulan peperangan itu adalah peperangan Uhud. Jadi mereka akan ketepikan sebahagian daripada pendapatan mereka, harta mereka, untuk membiayai peperangan ini. Dan untuk itu, bila mana mereka berangkat meninggalkan Makkah menuju ke Uhud, mereka bawa bersama harta-harta mereka. Bahkan Abu Sufyan sebelum keluar daripada Makkah menyuarakan, bawalah bersama barang-barang kesayangan kamu, haiwan kesayangan kamu, dan orang-orang kesayangan kamu. Abu Sufyan sendiri, beliau bukan orang yang cakap tak serupa buat. Beliau menunjukkan kepimpinan melalui teladan. Beliau bawa bersama beberapa harta kesayangan, bahkan beliau bawa bersama isteri kesayangannya. Abu Sufyan bawa bersama isteri kesayangannya, Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah ini pula bukan sekadar wanita yang menjadi pendamping suami saja, tapi ia mempunyai kelebihan juga. Ia pandai mengeluarkan kata-kata yang boleh membangkitkan semangat juang tentera. Ini Hindun binti Utbah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekitar 3,000 tentera musyrikin Quraisy, termasuk para penyokong, bukan sekadar tentera saja, para penyokong, untuk menaikkan semangat juang, semangat berperang bagi tentera musyrikin Quraisy. Sebab itu mereka bawa bersama pelbagai peralatan muzik yang boleh menaikkan dan memberi semangat kepada para tentera. Mereka bawa gendang, mereka bawa rebana dan sebagainya lah, untuk menaikkan semangat. Turut yang dibawa bersama adalah harta-harta kesayangan mereka, seperti mana yang dianjurkan, yang disebutkan tadi. Dalam persiapan perang tentera musyrikin Quraisy ini, di pihak tentera musyrikin Quraisy, mereka telah melantik Khalid bin Al-Walid. Nama besar ini, sahabat hebat ini, pada peperangan Uhud beliau belum lagi masuk Islam. Khalid bin Al-Walid, anak kepada pemimpin musyrikin Al-Walid bin Al-Mughirah. Tapi Al-Walid bin Al-Mughirah dah tak ada ketika itu. Salah seorang di antara penentang Islam ayahnya ni, Al-Walid bin Al-Mughirah, yang Allah banyak firmankan tentangnya dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, dalam surah Nun, wal qalami wa ma yasturun dan sebagainya, walaupun tanpa menyebutkan nama. Anaknya Khalid pada ketika itu belum masuk Islam pun, maka ia telah dilantik sebagai komandan tentera
sayap kanan. Tentera sayap kanan yang menunggang kuda. Dan Abu Sufyan melantik Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal, Ikrimah ni anak Abu Jahal. Abu Jahal kita maklumi tewas dalam perang Badar. Dan ini anaknya telah dipilih untuk memimpin pasukan sayap kiri. Ikrimah pun pada ketika itu belum masuk Islam. Jadi ketewasan ayahnya Abu Jahal ini pasti menyuntik semangat nak menuntut bela pada Ikrimah. Maka Khalid bin Al-Walid menjadi sayap kanan, memimpin tentera sayap kanan, dan Ikrimah bin Abi Jahal pula memimpin tentera sayap kiri. Sampailah orang-orang musyrikin Quraisy di persekitaran Uhud. Dia satu kawasan sebagaimana yang telah digambarkan di awal tadi, iaitu berbukit bukau, namun di antara beberapa bukit ini terdapat kawasan lapang. Kawasan lapang yang agak luas inilah tercetusnya peperangan Uhud. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalaulah sekarang ini kita pergi menziarahi Madinah dan menziarahi Bukit Uhud, di sana ada satu kawasan luas yang bertembok, dan terdapat dalam tembok itu beberapa kuburan tentera Islam yang dikuburkan di sana. Di situlah, di lokasi itulah berlakunya peperangan Uhud ini, peperangan yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Nabi pula telah meminta pasukan pemanah, iaitu yang menggunakan panah, untuk mengawal sesuatu lokasi yang agak strategik, iaitu kawasan dataran tinggi sedikit, berbukit sedikit, dan bukit ini pula kemudiannya dinamakan sebagai Jabal Bukit Rumah. Rumah ni maknanya para pemanah. Dulu tak ada nama lah kan. Jadi dengan peristiwa perang Uhud ini, bukit tersebut, dataran tinggi itu dinamakan sebagai Jabal Rumah, iaitu sebagai lokasi yang diatur oleh Nabi SAW bagi para pemanah, sebab datarannya tinggi, dan daripada dataran itu ataupun tempat itu dapat dilihat peperangan berlangsung. Jadi perlukah mereka melepaskan anak panah terhadap tentera musuh dan sebagainya, itu akan dapat dilakukan. Dan Nabi SAW berpesan dengan para tentera di Jabal Rumah ini, walaupun sebahagian daripada mereka nampaknya dah menarik diri, iaitu terpengaruh daripada rayuan dan desakan serta kata-kata orang-orang munafik ini daripada awal tadi, maka sekumpulan sekitar 50 orang Nabi meminta mereka berada di situ, dan Nabi berpesan kepada mereka, jangan sekali-kali kamu tinggalkan lokasi kamu ini, Jabal Rumah ini, walau apa terjadi ke atas kami. Jangan tinggalkan kami. Kamu lihat kami mencapai kemenangan ke, ataupun kami mendapat luka-luka ke, jangan sekali-kali kamu tinggalkan lokasi strategik kamu ini, Jabal Rumah ini, sehingga
kamu mendapat arahan daripada kami. Itu pesan Nabi SAW. Namun insya-Allah akan kita lihat, akan kita hayati di mana pesan Nabi ini dilupakan. Ini juga yang menjadi penyebab Khalid menggunakan kesempatan untuk menyerang balas tentera Islam itu sendiri. Jadi insya-Allah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, suasana perang Uhud ini yang boleh dikatakan ada beberapa bahagian. Kemenangan orang-orang Islam, kemudian kemenangan pula oleh orang-orang musyrikin Quraisy, akan kita hayatinya dalam siaran yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti di sini dulu. Terima kasih di atas kesudian bersama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.